Parti Warisan Sabah dan Sekutunya akan memuktamadkan senarai calon dan pembahagian kerusi minggu hadapan bagi berdepan pilihan raya negeri. Namun tegas Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, soal kesetiaan akan menjadi kriteria utama agar tidak ada yang akan melompat parti kelak. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama pemimpin tertinggi Warisan dan ketua-ketua bahagian di Ibu Pejabat Parti itu di Kolombong. Ketegasan sama kemudiannya turut disampaikan dalam pertemuan bersama pemimpin tertinggi Sekutu Warisan iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO dan Pakatan Harapan Sabah dalam pertemuan berasingan. Saya yakin orang-orang Sabah, rakyat Malaysia yang berada di Sabah tahu dan bijaksana apa yang mereka kehendaki untuk pastikan siapa yang mau mereka pilih untuk menjadi pemerintah di peringkat negeri Sabah ini. Ya? Sama ada si Musa Aman kah? Sama ada si Hanifah Aman kah? Sama ada si Bung Mokhtar kah? Sama ada si Ajiji kah? Ataupun Datuk Shafie Apdal. Berkenaan keputusan membubarkan Dewan Undangan Negeri Khamis lalu, jelasnya tindakan itu diambil berikutan keadaan politik semasa yang boleh menjejaskan pengurusan pentadbiran negeri, termasuk usaha menarik pelabur ke Sabah. Walaupun mereka menyatakan bahawa kita dah menjadi 2 tahun, mereka perintah jauh lebih lama daripada kita. Ya, UMNO berperintah lebih hampir 20 tahun lebih yang ada. Ya, jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita realisasikan. Ada rumah yang usang di kampung-kampung, mereka yang perintah dulu. Ada sekolah yang tidak baik, mereka juga yang terbabit. Ya, bukan hanya dikatakan bahawa ini kegagalan Warisan menunaikan tanggungjawab. 2 tahun kita perintah, kita gagal. Mereka 60 tahun tidak gagal. Mereka pilihan yang terbaik. Okey. Dalam pada itu, kegairahan parti politik untuk menunjukkan kekuatan masing-masing mula terserlah. Di sebalik percaturan 1 lawan 1 atau lebih tepat lagi, kem Datuk Seri Shafie Apdal dan kem Tan Sri Musa Aman, perlu dinilai juga kegairahan pengundi itu sendiri untuk memilih siapa yang sepatutnya menjadi kerajaan. Dan apa pula sokongan pengundi yang tidak memihak dan berada atas pagar? Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada perinciannya. Secara rambangnya, tinjauan saya di lapangan merumuskan mana-mana parti masih belum boleh menyatakan mereka mendapat sokongan majoriti. Banyak yang perlu dinilai pengundi kali ini, terutamanya sejak drama lompat parti bermula sebaik sahaja selesai PRU ke-14 lalu. Justru blok ketiga dijangkakan memberi tekanan kepada kem Datuk Seri Shafie dan kem Tan Sri Musa. Saya meramalkan mungkin blok ketiga yang akan wujud ataupun muncul nanti mungkin Hanifah Aman mungkin dengan blok yang baru, walaupun orang-orang di dalamnya adalah mixture daripada pemimpin lama dan baru, dan mungkin juga ada, kita tidak tahu sebab masih terlalu awal, mungkin juga ada blok yang fresh, betul-betul fresh. Jadi mungkin kalau berlakunya lagi blok yang ini, mungkin itu memberi satu alternatif kepada rakyat Sabah untuk memilih. Dan sebab saya rasa golongan muda, golongan yang sekarang ini sudah semakin mempunyai literasi yang lebih baik berbanding daripada sebelumnya lah dalam konteks politik Sabah. Muka-muka pemimpin ini sinonim dengan politik negeri di bawah bayu. Namun, dalam situasi terkini, pengundi mahukan kestabilan politik. Apatah lagi negara sedang berdepan COVID-19 dan kelembapan ekonomi. Analogi yang contoh yang paling mudah kita lihat seperti apa yang berlaku pada ketika ini apabila UMNO memutuskan untuk tidak menyertai Pakatan Nasional dan untuk fokus kepada muafakat. Itu tidak berarti kerajaan itu tumbang. Mereka masih memberikan sokongan kepada Perdana tapi tanpa berada secara resmi dalam Perikatan Nasional. Jadi saya ingat ini adalah konvensyen amalan yang sering dilakukan di negara sistem parlimen apabila berlaku keadaan di mana tidak ada satu pihak pun dapat majoriti. Kerana bagi saya sekiranya berlaku hang dun, takkanlah kita inginkan pilihan rakyat sekali lagi.
siapapun yang bakal menerajui Sabah selepas pilihan raya negeri nanti, apa yang rakyat mahu, ini kali cukuplah pergelutan politik, hentikan politik lompat parti, lakukan pembaharuan sistem politik, kukuhkan institusi kerajaan dan beri fokus kepada pembangunan semula negeri agar negeri di bawah Bayu ini tidak terkebelakang kerana banyak masa terbuang disebabkan berpolitik. Jangan kerana gajah sama gajah bergaduh, pelanduk di tengah terhimpit menjadi mangsa. Dan jangan sesekali lagi menguji keyakinan dan kuasa mandat rakyat. Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin melaporkan.